Pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk, iaitu ajaibnya sedekah. Muslimin muslimat sekalian, apakah amalan yang paling manusia nak buat kalau dia diberikan peluang untuk hidup balik? Orang dalam kubur tu, dekat surau sana, katakanlah diberi peluang hidup balik 5 minit saja, dia bagi peluang untuk hidup balik. Kalau tanya ente nak buat apa? Nak pergi Mekah? Buat umrah? Apa amalan yang orang akan nak? Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Munafikun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kemudian mereka menangis, kata Allah. Ketika mereka mati, mereka menangis. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan, andai engkau tunda ajalku sedikit sahaja, fa asaddaqa, nescaya aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku berjanji akan jadi orang yang baik. Surah Al-Munafikun ayat 10. Tuan-tuan, inilah satu-satunya amalan yang kalau kita ditakdirkan mati, kemudian kita diberi peluang hidup balik, kita akan minta kepada Allah untuk bersedekah. Tak ada amalan lain. Baca Quran tak sempat, nak ke masjid tak sempat, yang terbaik adalah bersedekah. Kenapa sedekah? Sedekah ini magic. Dia ada banyak keajaiban sedekah. Apakah antara keajaiban sedekah? Salah satunya, ada satu hadis daripada Ibnu Mas'ud disebutkan, Nabi pernah bersabda, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabir rabbi. Sedekah yang diberikan secara rahsia itu boleh memadamkan kemurkaan Allah. Sama dengan hadis daripada Ka'ab bin Ujrah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah boleh memadamkan dosa sebagaimana air boleh memadamkan api. Dan ini ajaib. Bukan senang tuan-tuan nak memadamkan kemurkaan Allah. Kita kalau nak bertobat, nak hilangkan murka Allah, banyak ibadat kena buat. Tapi dengan sedekah padam semua kemurkaan Allah. Kalau bercerita tentang kemurkaan Allah itu banyak. Dalam Quran ada 11 ayat yang Allah cerita perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Dalam hadis ada puluhan hadis yang menerangkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Contohnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berpesan, innallaha azza wa jalla yubghidu kullu ja'zarin jawazin sakhabin fil aswaq jifatal layli himarun nahari alimu bidunya jahilun bil akhirah. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ada 7 manusia yang paling Allah benci. Pertama, Ja'zari. Ja'zari ni orang hak keras kepala, payah betul dengar nasihat, tak dengar, tak masuk dah. Allah benci betul dengan kumpulan ini. Yang kedua, Jawaz, orang yang terlalu banyak makan, minum, terlampau banyak sangat, Tuhan tidak suka juga. Yang ketiga, Sakhab fil aswaq, orang yang suka menjerit-jerit di pasar, pun Tuhan tidak suka juga. Yang keempat, Jifatul Lail. Jifah maknanya bangkai di malam hari. Ini ungkapan untuk menunjukkan karakter orang yang pemalas. Tidur malam tak pernah bangun, walau sekali untuk semayang malam tak pernah. Kemudian yang kelima, Himarun Nahar. Himar ni keldai, siang hari jadi keldai, simbolik orang hak bodoh pemahamannya. Ni kalau buka Facebook, orang bodoh lebih ramai daripada orang cerdik. Ramai betul bodoh. Baca tajuk tak tahu konten apa, main ngutuk. Orang bodoh ramai. Bodoh tak ada ubat. Bodoh tak ada ubat. Belilah apa ubat pun takkan hilang bodoh. Allah benci, manusia pun benci. Yang keenam, alimu bidunya, orang yang serba-serbi tahu hal dunia, hal gosip artis, orang ni cerai, orang ni kahwin, serba-serbi dia tahu, tetapi jahilun bil akhirah, tapi dalam bab ukhrawi bodoh. Itu Tuhan marah juga.
Ini hadis ada disahihkan dalam Sahih Al-Jami'. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka daripada Allah. Ada satu hadis lain kata Abu Hurairah, innallaha yardha lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Allah Ta'ala suka kamu buat 3 perkara dan Allah Ta'ala murka kalau kamu buat 3 perkara. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. 3 perkara Tuhan suka. Kamu pertama kamu menyembah dia, kamu tidak menyekutukan dia dan berpegang teguh kepada ajaran dia. Dan 3 perkara Tuhan menyampah kamu lakukan. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Apa makna qila wa qala? Orang yang menyampai-nyampai, suka forward message tanpa menyiasat sama ada benar ataupun salah. Tak ada usul periksa lah bahasa kita. Wa kasratus soal, orang yang terlampau banyak bertanya. Muka dia saja bertanya, tak ada orang lain dah. Pun Tuhan menyampah juga. Tanya bukan makna tak boleh tanya, kan ada pula orang pelik. Tak boleh tanya pula Ustaz. Boleh, tapi pertanyaan itu mestilah pertanyaan yang menanamkan rasa semangat nak beribadah. Jangan tanya soalan agama yang akhirnya daripada kita rajin jadi malas. Itu tak dibenarkan. Contoh, ada orang dia tanya hukum. Ustaz, ni beza kalau musim haji lah. Ustaz, hukum Arafah ni kalau tak buat macam mana? Tak sah haji. Sebab haji ni Arafah, mesti awak wukuf walaupun seketika. Oh, okey. Ustaz, mabit di Muzdalifah ni amna kerja, kutip batu. Oh, kalau tak buat sah haji? Sah, tapi kena bayar kambing lah 3 ekor. 3 ekor? Tak boleh Ustaz, saya bagi 6 ekor. Saya nak duduk hotel je. Rupa dia tanya banyak, dia malas pergi duduk di Muzdalifah. Ni ada orang pesen begini. Soalan yang banyak, rupanya dia nak jauhkan daripada menambah ibadah. Dan yang ketiga, wa idha'atal mali, orang yang membuang harta. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh mengundang murka Allah. Maka bila bersedekah, dia akan menghilangkan terus segala kemurkaan ini. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, tajuk sedekah ini bagus. Walaupun di kalangan masyarakat di luar semua sedang marah ke para ustaz sekarang ni. Ustaz sekarang ni banyaklah kena hentam sejak kes kahwin dan sebagainya ini. Jadi semua ustaz ni semua asal tajuk sedekah tak ada muka lain ustaz lah. Asal ustaz tajuk sedekah, asal sedekah muka ustaz. Ni kita nak membetulkan pemahaman ini. Bila kita bicara soal sedekah, kita bicara soal pelaburan kita di masa depan. Apa sebab? Ni yang di hadapan saya ni semua calon-calon belaka. Calon apa? Calon menteri besar? Mimpi. Calon yang berhormat? Belum tentu. Calon Perdana Menteri? Tunggu dulu. Calon jenazah? Pasti. Ni semua depan saya ni, semua calon-calon jenazah semua ini. Yang depan ni lambat sikit lah, yang bawah ni cepat lagi. Wahai calon-calon jenazah sekalian, apa preparation untuk mati? Aku tak sempat fikir nak buat preparation. Mati ni, sebab itu Nabi sebut, orang yang fikir tentang apa dia akan berlaku lepas dia mati, ini orang cerdik. Pernah ditanya, siapa orang paling cerdik sekali? Ayul mu'minin al-aqyas. Siapa orang beriman yang paling cerdik sekali? Nabi jawab, aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang paling cerdik, yang paling banyak mengingat mati. Orang tanya lagi, ada tak lebih cerdik lagi daripada itu? Nabi kata ada. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang buat preparation untuk mati itu lebih cerdik lagi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ingat mati itu dah cerdik dah, tapi buat preparation untuk mati itu lebih cerdik lagi. Apa sebab? Kalau setakat cerita ingat mati, saya ingat kita hari-hari ingat mati. Apa sebab? Kita ada WhatsApp group. Kadang member hantar telah berpulang ke rahmatullah, kawan-kawan ni member satu belajar, meninggal dah dia. Mati ni boleh kata ingat hari-hari. Ada tuan-tuan yang saya jumpa di dalam kereta, dia dengar klasik nasional, radio klasik nasional. Bila tanya, Haji kenapa minat klasik nasional, kenapa tak minat Aikim? Dia kata klasik nasional ni ingat pada mati Ustaz. Oh, ini bagus.
Tak mana klasik nasional ingat mati. Ialah bila dia pasang lagu Anak Ayam Turun 10, lagu trek-tek-tek, teringat ke arwah ayah dulu. Minat betul dia dengan lagu ni. Jadi saya memang ingat orang mati-mati dulu, saya ingat semua. Dengar penyanyi ni, Datuk Ahmad Jaih, meninggal dah Datuk Ahmad Jaih. Jadi klasik nasional ini mengingatkan saya kepada mati. Itu bukan awak mati, orang mati. Orang nak awak tu ingat awak mati. Sebab itu mengingat mati ini boleh dikatakan biasa. Kadang kita dapat berita aksiden tepi jalan, kena langgar kereta, macam-macam, ingat pada mati. Sebab itu Nabi tambah, orang yang buat preparation untuk mati, itu lebih hebat lagi. Sebab itu bila cerita tentang sedekah, kita bercerita tentang preparation untuk mati. Tuan-tuan, kita yang nak bakal jadi jenazah semua ni, dah berwasiat ataupun tidak sebelum mati? Berapa orang di kalangan tuan-tuan buat wasiat? Wasiat ni bukan wasiat harta macam Ismail Ulang Raja, cerita Sulaiman Akhlaqan, tu bukan. Wasiat ni wasiat 4 perkara. Pertama, mesti pesan pada anak-anak isteri kita, kalau abang meninggal, jangan menangis bagai nak rok. Nangis sikit-sikit je. Kena pesan. Berapa orang pada kita pernah pesan? Apa sebab kena pesan? Kalau tak dipesan, dia meraung masa kita mati esok, kita akan diseksa. Al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bimahiha alaih. Hadis Bukhari Muslim. Mayat akan diseksa mengikut volume tangisan keluarga dia. Makin tinggi suara family dia menangis, makin teruk kenentang dalam kubur. Maka untuk mengelakkan benda ini, kita kena pesan. Yang abang kalau meninggal, awak jangan nak menangis bagi nak gerak. Nangis sikit-sikit sudah. Cukuplah, jangan meratap itu jangan. Anak-anak pun pesan, jangan menangis beria sangat. Nangis sikit, jangan tak menangis langsung. Kita berbeza dengan rakan-rakan kita penganut agama lain. Penganut agama lain, dia memang upah orang untuk menangis. Sekuat-kuat hatilah orang tu dibayar, kerjanya menangis. Saya dulu masa zaman sekolah agama, saya dulu sekolah agama Maran, Sekolah Menengah Agama Maran, SMUM, dia dekat Kona. SMUM tu singkatan juga untuk selekoh maut untuk manusia. Memang tajam tu Kona ni tu. Kalau orang tak reti memang terjun gaung. Bawah tu sekolah. Dulu kita orang sekolah agama selalu semayang jenazah. Orang aksiden banyak. Sekali pergi semayang dapat RM2. Suka zaman itu RM2 besar lah. Tiba-tiba ada satu kawan saya di kampung, Cina, ayah dia meniaga. Dia kata, atuk aku meninggal, datanglah rumah. Yalah, orang meninggal tak salah Pergilah. Dia kata, kau tak ada kerja kan? Pakai baju guni. Ada satu baju buat pada guni. Tutupkan tutupkan kepala, kemudian kau menangis je sekuat hati. Tanya nak buat apa? Buat je lah, kan dapat duit. Saya pun menangis je lah. Wah, menangis. Selesai dapat RM5. Oh, ini sudah bagus. Semayang jenazah RM2, ni menangis RM5. Mai aku pergi menangis. Zaman sekolah punya kiraan lah. Tapi tidaklah jadi semua pendapatan. Saya tanya kawan saya, apa saya kena menangis? Ini munasabah juga. Dia kata begini, kalau kita menangis kuat-kuat, nanti Tuhan dia macam pening kepala. Bising lah ini orang. Jadi dia akan arahkan malaikat, cepat sikitlah kasih masuk surga tu lah. Aku pening lah dengar dia menangis-nangis ni. Dia jadi serabut. Bila dengar orang rakyat, munasabah juga. Itulah pahaman dia lah. Pahaman kita tak boleh. Makin kuat tangisan, makin teruk kita kena hentam dek malaikat. Jadi tuan-tuan puan-puan kena pesan. Ini wasiat nombor 1. Jangan kau menangis beria sangat. Nombor 1. Nombor 2, kena pesan pada anak isteri kita, kalau kita meninggal, semayangkan jenazah kita jangan kurang daripada 40 orang. Ini kena pesan ni.
Anak-anak kita ni tak kerti bahasa. Kalau dia tak pesan, dia bantai 3 orang je semayang jenazah di hospital. Letih. Pesankan mesti semayang 40 orang. Usahakanlah kok mana. Kenapa 40? Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqulu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billah syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Mana-mana orang yang meninggal, orang Islam yang meninggal, lalu jenazahnya disemayangkan oleh 40 orang, yang orang ni tidak menyengutukan Allah, maka dia akan dapat syafaat. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Semayang 40 orang melayakkan kita dapat pelepasan daripada siksaan. Jadi ini ganjaran besar. Kita dah terbaring, macam mana nak arah? Kita dah mati. Arah sebelum mati. Pesan pada anak-anak, engkau jangan nak buat kelakar pula 3-4 orang je macam basuh ayam je esok. Dia buat mandi kita lebih kurang serang begitu je. Buat elok-elok, panggil orang masjid, bawa van pergi ambil budak sekolah agama. Tak apa, semayang mesti jangan kurang 40 orang. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Mana-mana mayat orang Islam yang disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang mencapai 100 orang jumlahnya, maka orang tu dapat syafaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi range-nya jangan kurang daripada 40. Jangan ambil ngam-ngam 40. Takut 40 orang datang, 3 orang kaki karaoke. Susah juga kita tuan-tuan. 3 orang tu kaki karaoke, 10 lagu seorang menyanyi. Letih kita. Biar cari lebih sikit lah. Cantik 100. Sebab itulah orang nak mati di Mekah. Kenapa nak mati di Mekah? Mekah berapa semayang jenazah kita? Beribu orang. Tuan-tuan yang biasa ke Mekah, habis je semayang fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Relax sekejap, tengok burung pati, terus keluar announcement, As-salatu ala amwat rahimakumullah. You telik orang semayang jenazah ramai-ramai. Bayang berapa ribu orang semayangkan kita. Itu yang orang tak sangat mati di Mekah. Beribu orang semayangkan. Jadi pesanlah kepada anak cucu kita, esok abah mati, kau jangan kurang pada 40. Kau bangun esok, kau tepuk kepala kau, mesti lebih daripada 40. Berebah. Wasiatkan kerap sikit. Yang ketiga, kena wasiat. Ni kena wasiat. Suami, isteri, anak-anak kena pesan. Tuan-tuan esok kubur kat mana? Kena pesan pada sekarang lah. Nyusah ke orang je esok. Dah mati. Nak tanam mana ni? Tak tahulah. Dulu pernah borak dengan dia. Dia ni asal Kelantan. Dia nak suruh bumi Kelantan. Engkau biar betul. Ya. Dia kata dia nak duduk dengan ayah dia, dengan mak dia, duduk satu kawasan. Ingat dalam kubur boleh mengetih ke tuan-tuan? Duduk borak main damaji. Tak boleh. Lantaklah duduk di mana pun. Jadi kita tetapkan di mana kita nak dikebumikan. Tuan-tuan nak tanam di surau sini ke, nak tanam di Presin 20 ke, cakap betul-betul. Senang kita nak uruskan. Tapi kalau nak wasiat tempat ke bumi ni, biarlah yang munasabah. Takut balik masjid ni kan, yang cerita wasiat nak kubur mana ni jadi tak syok pula lah. Nak cerita bisnes pun jadi malas macam ni. Tapi kalau abang mati, yang ke bumi abang dekat Bakek boleh tak? Sedap sangat dia mengorder. Nak suruh tanam di Bakek. Bakek ni sebelah Masjid Nabawi. Tuan-tuan, tak semua orang dapat Masjid Bakek ni. Di kawasan Bakek ni tak semua orang dapat. Orang the creamiest among the creamier sajalah. Hatta orang yang meninggal di Madinah sekarang pun nak dapat kawasan Bakek itu pun susah. Kecuali dia ni special sangat. Ada orang special dapat. Sebab sekarang dah disediakan kawasan perkuburan baru di Madinah untuk non-bumi putera di kawasan Jabal Uhud. Jadi untuk Bakek ni khas untuk bumi putera Arab Saudi saja. Jadi dia dapat keistimewaan. Sama ke Maklah di Mekah hanya untuk bumi putera saja. Non-bumi tak dapat.
Jadi pesankan nak ke bumi mana. Cuma paling baik sekali ke bumi ni, kata para ulama, berdasarkan satu hadis, sebagai kata kaedah kata para ulama, kata Syekh Abu Bakar Al-Munzir Al-Naisabur rahimahullah dalam kitab Al-Awsat fi Sunan Al-Ijma' wal Ikhtilaf, yustahabbu an yudfana al-mayyitu fil baladi allazi tuwfiya fihi. Sunat dikebumikan jenazah di negeri dia meninggal. Senang, selesai masalah. Ala hadza kana al-amru ala ahdi Rasulillah wa alaihi awamun ahli al-ilmi wa kadzalika taf'alu al-'amatu fi 'amati al-buldan. Dan inilah keadaannya yang berlaku kepada nabi-nabi terdahulu, para sahabat, para ulama, mereka dikebumikan di mana mereka meninggal. Kita ikut sunnah Nabi lah. Nabi asal Mekah tapi wafatnya di Madinah, kebumi di Madinah. Tak adalah hantar ke Mekah. Jadi takdirlah tuan-tuan, misalnya pergi ke Langkawi bulan 3. Puk meninggal di Langkawi, moleknya ke bumi Langkawi je. Moleknya begitu. Tapi yelah jauh benar, orang rasa nak hantar doa tu macam tak sampai rasa. Kalau buat tahlil ni sampai ke laut besar sangat tu, soalah fikir mengarut gitu. Atau tuan-tuan meninggal di Melbourne, ke bumi di Melbourne lah, mana-mana ya. Pesankan kepada anak cucu. Dan yang keempat, yang kita kena pesankan kepada anak-anak kita, saudara mara kita ini adalah kita kena pesankan tentang sedekah jariah. Sebab itu sedekah jariah ini adalah amalan yang betul-betul boleh membantu kita di alam kematian nanti. Tuan-tuan sekalian, kita duduk dalam kubur ni gelap, duduk sempit. Tuan-tuan malam kan nak tidur, cuba jangan tidur atas katil, tidur bawah katil. Daripada tengah malam sampai subuh, cuba sekali tidur bawah katil. Apa perasaan? Klaustrofobia, takut, sunyi, sempit. Dalam keadaan tidak selesa itu, kita memerlukan sesuatu sebagai teman kita. Sebab itu Nabi berpesan, siapa teman yang akan mengiring kita di dalam kubur nanti? Duduk seorang mengiring dalam kubur, dalam liang lahat. Siapa yang nak menemani kita? Baik itu Nabi beritahu, yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang mengikut mayat ada 3. 2 balik, 1 tinggal. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis Bukhari Muslim. Yang mengikut mayat 3. Pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amalan. 2 tinggal, 1 balik. Apa yang balik? Keluarga dengan harta. Yang tinggal hanyalah amalan. Tuan-tuan, keluarga kita bila kita meninggal diiring ramai-ramai. Kalau tak meninggal COVID lah, meninggal COVID tak ada lah, pakai PPE je lah, orang PKD urut. Kalau meninggal biasa, saudara hantar. Tapi saudara mara kita, dia takkan ikut kita masuk dalam kubur. Isteri tuan-tuan sayang macam mana pun ke kita, bila kita masuk liang lahat, takkan dia terjun, tak apalah bang, saya teman lah bang seminggu duduk dalam kubur. Tak, dia takkan ikut kita. Harta lagilah tak ikut. Rumah tuan-tuan yang cantik nak pikul macam mana pergi ke kawasan kubur. Kereta kita, katalah tuan-tuan pakai Honda Accord, bila meninggal esok tak ada mayat naik Honda Accord, semua naik kereta jenazah semua. Anak kita bawa kereta Honda Accord, parking depan pagar kubur. Habis pada dah selesai kita dia ke bumi, adakah kereta kita tinggal? Tak. Bah, ni kunci kereta, saya letak kat batu nisan ni. Apa-apa, hello tak tanya. Tak, kereta bawa balik. Jangankan kereta, kalaulah tengah anak kita balik, tiba teringat, mak, payung dengan tikar tertinggal. Ya, pusing balik. Tikar pun orang ambil balik. Bayangkanlah betapa harta takkan ikut kita. Apakah yang akan mengikuti kita? Satu-satunya yang akan ikut kita adalah amalan. Tapi ini klise. Amalan apa sebenarnya yang akan ikut kita? Tentang apakah amalan yang akan mengikut kita dalam kubur ini? Yang ini saya ingat kita akan huraikan selepas ini. Kerana saya kira kita beri dulu laluan kepada laungan azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bercerita tentang ajaibnya sedekah.
Selalu sangat kita dengar orang mengatakan bahawa apabila mati esok, amalan soleh adalah teman terbaik. Isunya malam ini, apakah amalan soleh itu? Dalam satu hadis Nabi ada menyebut, innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu mudbirina. Sesungguhnya mayat boleh mendengar suara tapak kaki atau tapak kasut orang yang meninggalkan kita. Fa idza kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sih waz zakatu an yaminih wa kana siyamu an yasarih wa kana fa'ala lil khairati was sadaqatu wasilatu wal ma'rufu wa ihsan ila nas 'inda rijlaihi. Kalau orang itu adalah orang beriman, maka semayang akan duduk dekat kepalanya. Apa ertinya? Dia nanti tuan-tuan, bila kita dalam kubur, orang pikul masuk dalam liang lahat, tutup dengan papan, bobor tanah, kambur, bolah bunga kiri kanan. Dia baca doa lebih kurang. Kemudian bila dia meninggalkan kita, Nabi sebut yasma' khafqa ni'alihim. Kita boleh dengar tapak kasut orang yang meninggalkan kita. Prak, boleh dengar. Lepas tu sayuk-sayuk senyap. Maknanya kita dah seorang lah masa itu. Dalam kita duduk kesorangan ketika itulah, kata Nabi, kalau mayat ni mayat orang beriman, kanatis salatu 'inda ra'sih. Yang pertama akan datang adalah sembahyang. Sembahyang dia akan datang, dia parking dekat kepala kita. Waz zakatu an yaminih. Kemudian yang kedua yang akan datang amalan kita adalah zakat. Zakat akan parking sebelah rusuk kanan kita. Wa kana siyam an yasari. Dan puasa, amalan ketiga yang akan datang, duduk di sebelah rusuk kiri kita. Dan kemudian kata Nabi, wa kana fa'ala lil khairatu was sadaqatu wasilatu wal ma'rufu wa ihsan ila nas 'inda rijlai. Kemudian di kaki kita pula nanti akan didatangi oleh aneka amal kebaikan yang sunat-sunat. Seperti kata Nabi, nombor 1 sedekah. Sedekah, jaga silaturahim, amal ma'ruf nahi munkar, buat baik pada manusia, akan duduk dekat kaki kita. Apa tujuan 4 benda ini duduk dekat dengan kita? Nabi menyambung, fayu'ta min 'inda ra'sihi fataqulu salatu ma qibali madkhalu. Maka ketika kita dah ada kawan 4 ini tadi, datanglah malaikat menjalankan kerja-kerja interview dia. Soalan kubur ini soalan yang paling bocor lah, semua orang tahu soalan ini. Malaikat akan datang, dia nak tanya kita 5 soalan kubur, ma rabbuka dan bagai-bagai lagi. Jadi Nabi sebut fayu'ta min 'inda ra'sih. Malaikat dia akan datang dari arah kepala kita. Bila dia datang daripada arah kepala, dekat kepala kita sudah ada semayang. Semayang yang tuan-tuan buat tadi, maghrib, isyak, yang macam-macam solat ni tadi, dia akan berkumpul dekat kepala kita. Bila datang malaikat, mereka akan buat roadblock. Dia akan tahan malaikat. Dia pula tahan malaikat. Mereka akan kata, minta maaf encik, ma qibali madkhalu. Sini sudah penuh encik. Ini orang kuat semayang punya orang. Semayang Jumaat pun ada, semayang semua ada. Ni orang kuat semayang punya orang. Tengok sini mau lalu pun tak boleh. Habis macam mana saya mau lalu? Dia pun beritahu malaikat, encik masuk ikut kanan sana lah, mana tahu boleh pintu sana. Malaikat pun fayuta min 'inda yaminih. Malaikat pusing ikut rusuk kanan kita. Di rusuk kanan kita sudah parking di situ zakat. Yang kita bayar zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat macam-macam. Dia pula buat roadblock. Minta maaf cik malaikat, arwah ni kuat sangat bayar zakat. Siap potongan zakat, ikut potong gaji lagi. Dia kuat bayar zakat. Ni pun jam dah, tak ada tempat dah nak duduk ni. Dia malaikat kata, saya ni nak buat kerja. Dah nak masuk macam mana, sempit begini lah. Tuan cari jalan lain lah. Dia kona pula daripada fayu'ta an yasarih. Dia masuk ikut rusuk kiri kita. Fayaqulu siyamu. Maka di rusuk kiri kita telah berkumpul puasa. Puasa pun bagi skrip yang sama, ma qibali madkhalu. Minta maaf cik, sini dah jam. Cik cari jalan lain.
Malaikat pun fayuta min inda rijlaih, masuk pula ikut kaki kita. Padahal di kaki kita ketika itu sudah penuh dengan amalan-amalan soleh. Fayaqulul fi'lul khairat minas sadaqati wasilatu wal ma'ruf wa ihsan ila nas ma qibali madkhalu. Minta maaf cik, arwah ni banyak amalan sunat dia buat. Dia kuat sedekah, dia suka tolong orang, dia macam-macam. Ni sini tak ada jalan. Habis apa macam sekarang? Malaikat pun pusing. Cari parking tak ada. Macam kita lah pergi ke KLCC, parking tak ada. Mutar, cari. Akhirnya NFA, no further action. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkan tuan-tuan, kita selamat daripada soalan kubur ni special sangat lah. Bukanlah malaikat tak nak tanya, tapi nak menunjukkan istimewanya orang yang ada teman di dalam kubur. Teman-teman inilah yang akan membela kita. Jadi teman yang kita nak cari untuk bawa ke alam kubur nanti, sembahyang, zakat, puasa, sedekah. Banyakkanlah sedekah. Siapkanlah menghadapi kematian kita dengan memperbanyakkan sedekah. Sebab kalau di alam kubur kita punya line clear, alam akhirat lagi clear. Sebab Sayyidina Osman pernah beritahu, aku dengar Nabi bercerita, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur ini awal perjalanan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dikubur kau dah line clear, kalau akhirat clear lah perjalanan kamu. Tetapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau dekat kubur kau dah sangkut macam-macam, soal malaikat tak boleh jawab, ini sangkut kena bantai, kena panggang, kena macam-macam, maka selanjutnya itu ba'dahu asyaddu minhu, maka fasa selanjutnya akan lebih kejam lagi, kata Sayyidina Osman berdasarkan hadis daripada Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu jomlah kita bersedekah. Justru bagi menghadapi kematian, nombor satu, banyakkanlah membuat amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Dalam Quran Allah Ta'ala pesan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, falyamal amalan salihan, banyakkanlah beramal soleh, banyakkan berbuat baik. Ini surah Al-Kahfi ayat 110. Kata Syekh Muaz, sebagaimana yang dicatatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, al-amalu salih allazi fi arba'ah asya', yang Allah maksudkan amalan soleh ini ada 4. Hendaklah engkau laksanakan dia dengan al-ilmu wa niyatu wa sabru wal ikhlas. Engkau mesti buat amalan soleh itu dengan berdasarkan ilmu, dengan niat yang betul, sabar dalam melaksanakannya, dan ikhlas dalam melakukannya. Sebab itu kata Syekh Sahal Al-Tustari rahimahullah, al-amalu salih makana khalian anir riya muqayyidan bi sunnati. Amal salih adalah amalan yang wajar disunyikan daripada ditunjuk pada orang, dan mesti diikat dengan sunnah Nabi SAW. Sebab itu salah satu daripada amal soleh adalah bersedekah. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan, kata Nabi, yang kalau engkau buat, dia akan menjadi pencen kubur engkau. Walaupun kau dah mati, meter pahalanya tetap berjalan. Apakah 7 amalan itu? Man 'allama ilman, siapa mengajar ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, siapa mengalirkan sungai. Yang ketiga, au jafara bi'ran, siapa yang menggali perigi. Au gharasa nakhlan, siapa yang menanam pokok. Nabi khususkan pokok kurma. Kemudian au bana masjidan, bantu pembinaan masjid. Au warasa mushafan, atau dia meninggalkan, mewariskan mushaf Al-Quran. Ataupun taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih, dia meninggalkan anak soleh selepas kematian. 7 perkara ini pencen kubur kita. Hadis riwayat Al-Bazzar.
Daripada 7 amalan yang Nabi sebut, 5 daripadanya melibatkan sedekah dan sumbangan. Daripada 7, 5 adalah sedekah dan sumbangan. Pertama, mengajar ilmu. Mengajar ilmu ni tak mesti ceramah agama, tak mesti. Mengajar ilmu apa saja, termasuk ajar driving school, tu pun jariah juga. Mengajar bawa kereta. Seorang penceramah takkan boleh berceramah ke sana kemari kalau dia tak reti bawa kereta. Dan dia tak boleh bawa kereta kalau tak ada lesen. Dia tak ada lesen kalau dia tak pergi driving school untuk belajar bawa kereta. Maka orang yang mengajar bawa kereta itu juga dapat pahala. Ajarlah orang bawa kereta. Ajar apa lagi? Ajar bantu masjid. Tuan-tuan ada tera bahagian PA system misalnya. Bantu masjid, ni putar sini, ni pulas sini, ni pulas sini. Barulah tak haming yang. Kesian ke masjid. Saya pun saya tahu sebab saya jaga masjid. Saya masjid negeri Pahang. Tapi lah masjid negeri ni buah kerjaan. Jadi kita buat baiki PA system. PA system ni salah satu daripada elemen khusyuk. Memang kena spend duit. Sebab PA system, tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan tengok PA system dia macam mana. Tak pernah humming sekali pun. Tuan-tuan pernah dengar Masjidil Haram humming? Alhamdulillah, ya tak sekali tak pernah. Kita jadi heran, siapa engineer? Malaikat? Agak bukan malaikat. Arab saja. Dia peralatan dia mahal. Dia semua teknologi Jerman, Sennheiser. Dia pakai mikrofon Sennheiser. Imam bertugas, dia ada 9 mikrofon. 9. Setiap ada spare, standby pula dekat dengan Kaabah tu, yang tempat putih, tempat orang pijak tu, bawah tu laci tu. Ada pula simpan lagi mikrofon situ. Sebatang tu ada 3, 9 mikrofon. Mau tak sedap suara dia. Lepas tu imam dia datang, staff akan pikul mikrofon. Guduk. Pikul ni macam pikul mayat. Letakkan gini. Time berdiri 3 mikrofon. Time rukuk 3 lagi mikrofon tengah. Time sujud 3 lagi di situ. Tak main sangkut-sangkut akademi Fantasia ni, tak ada. Dia tak main gini. Dia main mikrofon betul. Dia memang kos. Kita orang dulu buat untuk penilaian semula sistem audio masjid, PA system, kiraan, sebab kita kerjaan pakai JKR elektrik ada satu company dia buat kos tuan-tuan untuk PA system 3 juta. Barulah ada bunyi sikit. Bunyi maksudnya sebab masjid kan ada kubah, kita ada kubah, dia suara ni merata, dia tak kumpul. Dia kena buat satu dinding yang khas. Saya pun tak pandai juga. Dia sebab orang ni dia ada sound engineer dia ada sound engineer. Tapi saya di masjid negeri, saya pun sound engineer juga. Saya bukan sound engineer, saya sound pada engineer yang malas buat kerja. Sound engineer ke nama. Engkau ni bila nak siap macam tak siap-siap ni. PKP juga. Tu panggil sound engineer dia panggil. Harap ke topi, kulu kili, warna putih siap tak juga. Berapa kali, berapa benda tangguh-tangguh. Dia nak cek ni, kalau ni fasa akan datang lah. Kalau nak buat PA system ni duit besar. Dia ada satu alat Omicron tu nama virus. Omicron begitulah, saya tak ingat lah apa nama dia tu. Dia letak dekat tengah-tengah lantai kita ni. Dia macam pentagon begitu alat. Saya tak kerti juga. Dia tekan satu alat, pong, dia gema. Kemudian dia ada satu alat ukur berapa second gema tu balik semula. Dia buat kiraan. Itu bukan fakulti kita lah. Itu memang orang sound engineer betul. Dia ukur lah. Dia kata, ustaz sini masjid delay dia 12 second. Maknanya orang sini suara bercakap 12 saat baru sampai orang yang belakang. Maknanya kita buat kelakar dah 10 saat dia baru gelak. Lambat betul lah sampai. Kita apasal dia tak gelak, rupa suara lambat. Kata apasal dia tak gelak, dah suara lambat. Macam Masjid Shah Alam dia adalah 3 second, 5 second, berapa second. Dia nak jadikan sampai 2 second. Jadi dia akan buat lah macam-macam kaedah. Dinding ni dia ada buat satu design untuk nak serapkan bunyi besar. Belanja untuk PA system ni besar. PA system besar. Lepas itu kalau tuan-tuan ada kemahiran sikit sebanyak, boleh bantu pihak masjid, bantulah. Ejas-ejas benda yang patut. Tikur baiki labu pula. Macam-macam rupa dah bunyi ya.
Ini maksudnya ajarlah apa-apa saja ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan yang pandai bidang engineering misalnya, kami orang masjid ni bukan reti sangat waterproofing lah, benda-benda nak metal deck, nak tukar ini. Kita nak ngapai Quran lagi, nak baca doa lagi, nak mikir hai bocor ni letih. Jadi tuan-tuan yang ada kemahiran, ajar kami. Ustaz ni nampak ni ada bocor ni, jadi ni gini ni. Itu maksudnya mengajar apa kebaikan kepada orang lain. Saya sejak duduk masjid ni, banyak juga dah reti benda-benda teknikal ni, terpaksa. Saya nak kongsi satu ilmu dengan tuan-tuan. Ni ilmu ni JKR bagi ni. Kalau tuan-tuan kena buat maintenance, kena jaga maintenance masjid ni, kita kena ada jadual maintenance dia. Sebab masjid ni dia lack of maintenance je, tak jaga penyelenggaraan je. Rupanya air, sifat dia kalau berkumpul di atas bumbung rumah kita ataupun masjid, jangan lebih 48 jam. Oh, tu saya dapat ilmu JKR tu. Dia kata, Ustaz kalau nampak air tu bertakung 48 jam, panggil cleaner ke apa, kena bersihkan, keringkan tempat tu. Apa sebab? Air ni dia kuat. Tuan-tuan kalau bocor masjid, menitik di belakang misalnya, tuan-tuan naik ke atas, cek di atas tak ada, rupanya dia daripada sini, air tu bergerak. Air tu sifat dia. Masjid kita orang bocor dekat kubah. Kubah tu bulat, menitik air ikut bulatan. Susun ke baldi ni macam tawah di Mekah, ngam-ngam ikut bulatan. Jemaah pun kata, banyak baldi Ustaz. Dah jemaah tak ada, biarlah baldi banyak, kata. Nak tunggu kau orang datang, tak datang-datang. Sibuk nunggu Imam Mahdi. Imam nunggu kau, tak datang-datang. Jemaah sibuk nunggu Imam Mahdi belaka sekarang. Kita tak tahu imam masjid menunggu di siang malam, tak datang-datang juga. Penuh baldi. Panggil buat 1,5 juta nak baiki untuk buat waterproofing balik. Dia buat test pakai air sirap, siram, bau air sirap. Dia biar 60 jam, tengok kat mana air. Dah tak ada, barulah disahkan benda tu boleh pakai. Sebab itu benda ni belanja. Sebab itu kalau masjid minta daripada jemaah untuk sama-sama menyumbang, kita kena tolong tuan-tuan. Sebab menjaga bangunan ni susah. Menjaga bangunan ni susah. Saya sejak jadi imam ni baru tahu susah. Dulu kita ceramah je, sedap sangat. Oh, ceramah nak gini. Bila kita jaga masjid, baru kita tahu. Semuanya memerlukan kos. Tapi sebab masjid negeri, masjid kerajaan, tak ada masalah. Kalau masjid qaryah macam tuan-tuan, kena support lah, kena support. Jadi kita ucap terima kasih pada yang banyak memberi sumbangan-sumbangan untuk nak buatkan kita punya bumbung dan macam awning. Terima kasih. Ini ada lagi beberapa yang mereka nak lakukan, nak buatkan pembaharuan, dan kita sama-sama support. Tapi yang penting, daripada 7 perkara yang Nabi sebut, 5 adalah sedekah. Sebab itulah Nabi tekankan, sebelum mati bersedekahlah. Sebelum mati. Sampai Nabi sebut, waman tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannatah. Siapa yang sedekah dan itulah amalan dia terakhir, maka dia masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contohlah tuan-tuan, na'udzubillah, masuk hospital. Doktor kata, encik ni jantung pernafasan lemah sangat. Kami nak tidur keadaan encik ni. Jadi untuk nak bangun semula ni tak pastilah bangun ke tidak. Jadi itulah untuk makluman. Kita tanya, pukul berapa saya nak ditidurkan? Dalam pukul 3 sekarang nak ditidurkan. Kalau tuan-tuan bercakap begitu, apa amalan tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan dah diberitahu oleh doktor ni pukul 3 sekarang dah nak ditidurkan, dan kita pun tak tahu bangun ataupun tidak. Kalau menengok baca lah WhatsApp, meninggal semua yang ditidurkan ni. Kita pun kata, mati dah aku malam ni. Sudahlah. Apa tuan-tuan nak buat? Nabi beritahu mudah saja. Man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa menjadikan sedekah adalah amalan terakhir sebelum dia mati, masuk surga. Jadi tuan-tuan sedekah ya. Pukul 3 nak tidur, ni pukul 9 malam. Pukul 3 pagi nak ditidurkan. Ambil telefon lah ke anak isteri. Aku ni nak tidur dah pukul 3, tak tahu hidup ke tidak ni. Jadi rumah-rumah tu kan sedekah buat mat tapis belaka. Sedap sangat rumah jadi mat tapis. Bini nak duduk mana? Yang munasabah lah, yang munasabah. Terus jadi mat tapis yang munasabah. Itu duit ada ni, bagilah ke masjid ni. Masjid nak buat mihrab macam-macam. Sedekah.
Takdirlah itulah amalan tuan-tuan terakhir, mati masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, dia bagi pencerahan. Dia kata, kenapa ada manusia Allah bagi dia kematian dia dicemburui oleh orang. Hebat cara mati, ending dia tu stylo. Mati di Mekah, mati di Madinah, mati dalam masjid tengah semayang. Mati dia stylo punya mati. Kenapa ada orang dapat mati begitu? Padahal dia itu bukanlah orang yang ulama ke ahli ibadah, biasa je. Kata Junaid Al-Baghdadi, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Ada 4 amalan yang kalau orang ni buat, Allah akan angkat darjatnya, walaupun dia qalla ilmuhu wa amaluh, walaupun ilmu dan amalannya sedikit. 4 perkara ni. Pertama kata dia al-hilmu, sopan santun, lemah lembut. Baik tu kalau kita ni sopan santun, lemah lembut, cakap berhalus, ada potensi dapat mati cara baik, mati sedap orang panggil. Yang kedua wattawadu', jangan sombong. Yang ketiga wasakha, suka sedekah. Salah satu tu suka sedekah. Yang keempat wahusnul khuluq, akhlak mulia. Banyak tak kita jumpa orang, ramai tak kita jumpa orang yang kita kenal dia orang biasa, dia bukannya ulama, bukannya ahli ibadah, ada kalangannya artis, tapi meninggal malam Jumaat. Kita pula heran, artis Gegar Berganza meninggal malam Jumaat. Kita pula heran, benda amalan dia. Artis Gegar Berganza meninggal malam Jumaat. Panel Pura Perdana malam Jumaat pun tak meninggal malam Jumaat. Macam mana jadi gitu? Kita pula heran. Heran kita. Ada satu pelakon, dia ni berlakon semua, jadi datuk, jadi apa, dia kelakar orangnya. Meninggal di Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram, tengah gentir tasbih meninggal. Oh, ini rare tu tuan-tuan. Biasa orang meninggal Mekah di hotel, sakit jantung, tengah mandi, tengah makan dekat restoran Pelda disaji meninggal. Tu biasa. Tapi ni meninggal dalam masjid, ini rare. Ada orang meninggal di Madinah, meninggal aksiden antara Mekah Madinah. Kita pun heran, macam mana dia mati Mekah? Mutawih yang pergi setahun 4 kali ke Mekah tu pun tak pernah mati di Mekah. Lagi dengar mutawih pun tak mati-mati lagi di Mekah. Jemaah pula matilah. Ini mendatangkan kehairanan pada kita. Tak, kata Junaid Al-Baghdadi, mu jangan heran. Barangkali orang tu ada 4 perkara pada dia: sopan santun, tidak sombong, akhlak mulia, suka sedekah. Jadi perbanyakkanlah bersedekah. Moga-moga kita dapat mati seperti orang-orang yang hebat. Ada satu ulama ni, dia meninggal di Mekah. Dia meninggal hari Jumaat, waktu sahur bulan Ramadan di Mekah. Jackpot tuan-tuan. Bayangkanlah, meninggal hari baik, bulan baik, tempat baik, dan meninggal pula waktu yang baik, waktu sahur. Waktu sahur ni waktu yang tenang, waktu banyak pengampunan daripada Allah. Dia tengok macam mana nak dapat mati begini. Salah satunya banyakkanlah bersedekah. Kenapakah sedekah ini ajaib sangat dia punya pahala dia? Sedekah ni ajaib pahala dia sebab kita gembirakan orang. Itu yang mustahak. Kita menyebabkan orang yang susah jadi suka. Kita menyebabkan tempat yang dulu daif menjadi selesa. Maka orang jadi gembira. Sebab itu bila Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, apa amalan yang kalau saya buat, nescaya Allah akan cinta kepada saya?" Bukannya sekadar terima amalan masuk syurga apa, saya tak nak. Saya nak Allah cinta saya. Apa saya kena buat? Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun yadkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cinta adalah engkau memasukkan kegembiraan dalam hati seorang beriman. Itu Tuhan paling cinta sekali. Bagaimana caranya? Tanya sahabat.
Kata Nabi mudah, yakshifu anhu kurbatan atau yaqdi anhu dainan atau tatrudu anhu ju'an. Pertama, engkau hilangkan susah hati dia. Macam contoh saudara-saudara kita di Selangor, ada yang masih lagi terkesan lepas daripada ujian banjir, nak membina balik kehidupan masih belum menentu. Sekolah nak buka atau mana, duit tu adalah sikit sebanyak. Jadi kita bantu hilangkan kesusahan dia. Oh, itu dicintai oleh Allah. Atau yang kedua kata Nabi, aw yaqdi anhu dainan, engkau tolong bayarkan hutangnya. Tolong bayarkan hutangnya. Ni payahlah sikit, tapi kalau dapat buat bagus. Yang ketiga, aw tatradu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparan dia. Itu sebabnya sedekah ini pahalanya luar biasa sekali. Sehingga kan Nabi pernah diberi pilihan, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni masjidil madinati syahran. Aku kalau diberi pilihan, pertama pergi tolong orang, yang kedua iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, nescaya aku akan pilih pergi tolong orang. Nabi sebut, kalau kita mestilah nak pilih duduk Masjid Nabawi sebulan, suka. Semayang di Raudah, lalu makam Nabi, suka. Kita rasa bahagia, kaya batin kita duduk Masjid Nabawi. Tapi Nabi sebut, engkau diberi pilihan, kau nak duduk masjid ke kau nak tolong orang susah tengah banjir apa semua ni, lebih baik kau tolong orang susah daripada kau duduk dalam Masjid Nabi sebulan, kata Nabi. Itu sebab kita kena tolong orang. Apatah lagi, tolong kepada anak-anak yang nak belajar, anak-anak yang nak sekolah, orang nak pergi sambung pengajian ke Timur Tengah, ke mana-mana nak mengaji ni. Kalau kita dapat bantu dia, oh ini pahala luar biasa. Ini dia panggil wakaf ilmu, sedekah yang tak pernah putus. Tuan-tuan, kalau sedekah orang makan, katalah kita berjalan jumpa orang iya ke mana minta RM10, kita membagi dia RM10, pahala ada insya-Allah. Tapi dia punya nilai tak kekal. Dia dapat RM10, dia beli nasi, dia makan, dia kenyang, dia gembira, kita dapat pahala. Tapi dia dah sudah pergi tandas, dia buang habis lupus kira. Tapi kalau tuan-tuan bantu orang belajar, selagi ilmu itu dia amalkan, selagi itu kita dapat multiplier effect. Sebab ilmu dia tak pernah habis. Ada satu kisah disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Dia ni seorang ulama besar di Syria. Dia cerita ada satu kejadian pernah berlaku di perkuburan Al-Dahdah. Dahdah ni di Damsyik, 10 minit daripada Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Dahdah ini dia makam tempat bersemadinya para ulama, aulia dan juga syuhada. Ni semua orang alim-alim, orang hebat semua. Makam Dahdah ini. Dulu makam ini dinamakan Maqbarah Al-Faradis. Tapi selepas ada satu ulama hadis yang disemadikan di situ, Abu Ad-Dahdah Ahmad bin Muhammad bin Ismail At-Tamimi, tukar nama kubur tu panggil Makam Ad-Dahdah. Syekh ni bercerita, pernah berlaku satu kejadian. Satu orang penggali kubur diminta oleh seorang wanita untuk kebumikan jenazah. Datang perempuan ni, boleh gali kan? Boleh, no problem. Dia pun gali kubur, siapkan apa. Jadi kemudian daripada jauh dia nampak orang bawa jenazah, mau letak, masukkan dalam. Dia orang Arab, dia tanam-tanam, dia balik dia tak ada suruh kita banyak macam, ada wawancara bagai-bagai, sesungguhnya surga itu benar, tak ada, dia simple saja. Arab tanam dia balik lah. Jadi ketika penggali tu masuk jenazah, pandai balik, dia tutup-tutupkan jenazah. Kata dia, ra'aitu ajaban, aku telah melihat suatu yang sangat ajaib sekali. Fi hadhil athna yanfatih qabra wa yusbih rawdatun min riyadil jannah. Aku nampak kubur orang ni yang aku bawa lepas nak tutup ni tadi, jadi luas macam taman bunga. Luas, dia kata macam taman. Wa jaa malakani akhazahu, dan aku nampak ada 2 malaikat datang ambil mayat ni bawa pergi.
Penggali kubur ini, dia menyangkakan dia duduk dalam delusion ke, ada tengah high ke apa. Dia pun tak pasti aku ke makan ubat batuk ke benda jadi begini. Jadi asal aku nampak benda begini, dia malas nak percaya sangat. Jadi dia 50-50, aku ni berangan ke apa benda, dia pun tak tahu sangat. Beberapa bulan kemudian, kata Syekh Hisham Al-Burhani, wanita yang sama datang lagi ke kubur. Dia panggil penggali kubur. Dia kata ada lagi jenazah nak dikebumikan. Selepas beberapa bulan ada jenazah lagi. Penggali kubur ni cam, ini perempuan datang dulu. Boleh, no problem. Jadi dia pun siapkan liang apa semua. Nampak orang bawa jenazah masukkan. Dia nampak benda yang sama. Dia nampak jenazah ni, kuburnya begitu luas ni. Kali ni dia kata aku mesti nak cek siapa ini. Dia pun cari juga perempuan ni, dia jumpa. Kata, puan minta maaf, saya ni nak tanya sangat ni. First time dulu saya takut saya silap, tapi ni dah berlaku kali kedua. Dia pun ceritalah, saya nampak begini, kuburnya luas ni. Madza kana ya'mal hadza wa dha. Saya nak tanya puan, arwah yang baru saya tanam ni dengan arwah yang berbulan dulu saya tanam ni, apa amalan dia berdua ni? Saya nak tahu sangat. Maka jawab wanita ini, amal awal fakana taliban ilmi. Yang awak tanam mula-mula dulu, dia ni seorang penuntut ilmu. Dia belajar, dia minat belajar agama. Wa kana thani ya'malu najjar yuqaddimu li akhihi nafqatan talabil ilmi. Yang jenazah encik baru tanam tadi adalah jenazah abang dia yang bagi duit untuk dia belajar, yang sponsor dia belajar. Kemudian kata Syekh Hisham Burhani, penggali kubur ini bila dengar saja cerita bahawa mayat ini adalah mayat penuntut ilmu, dan yang kedua adalah mayat orang yang sponsor penuntut ilmu, tarakal maqbarah wa nazala minha ila jami' taubah. Dia pun campakkan dia punya peralatan gali kubur, dia pergi ke Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ni, Jami' At-Taubah ni masjid di Syria, dan ini bukan kaleng-kaleng masjid. Masjid ini pernah dulu Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, pengarang kitab Qawaidul Ahkam. Begitu juga Imam Ibnul Jazari. Ini antara ulama yang pernah jadi khatib di Masjid Jami' At-Taubah di Syria. Dia pergi ke Masjid At-Taubah ini. Kemudian dia berjumpa dengan Tok Imam. Dia kata, wahai Tok Imam, saya nak belajar agama. Dia ni dah tua dah, penggali kubur dah tua dah. Tok Imam, saya ni nak jadi pelajar agama. Tok Imam kata, tak ada masalah, belajarlah. Saya nak belajar full time. Kenapa nak gali kubur? Tak ada biar orang lain lah. Saya nak jadi pelajar saja, nak belajar agama. Jadi dia pun belajar bersungguh-sungguh, sampailah dia menjadi satu ulama yang besar, namanya Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar ni maknanya penggali. Dia kekalkan nama Haffar dia. Dan dia ni keturunan dia pun ramai jadi ulama. Salah seorangnya adalah Abdul Razak Al-Haffar. Jadi dia ketika dia nak belajar tu, umur dia dah 40 tahun lebih. Syekh pun heran, entah ni dah tua ni. Tak apalah, dia start daripada A. Dia mula daripada kitab Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah ni kitab bahasa Arab ataupun Nahu Saraf. Biasanya kitab ni kalau kita mondok, kita belajar di masa peringkat 1 ataupun 2 sanawiyah. Lepas tu barulah dia beralih kitab lebih tinggi, kitab Imriti, Kawakib Duriyah, Mulakhas, Matan Alfiyah. Bayangkanlah, dua golongan ini cash Allah Ta'ala bagi. Ni ulama besar tengok sendiri bagaimana seorang belajar agama, seorang lagi yang bantu orang ni belajar. Baik tu tuan-tuan, sedekah ni ajaib. Ajaib dia adalah di alam kubur nanti. Itu baru di dunia dah Tuhan tunjuk. Di akhirat lagilah banyak kelebihan orang yang bersedekah. Inna sadaqatu tudfi'u an aliha harul kubur. Sedekah ini akan memadamkan panasnya kuburmu, kata Nabi.
Dan hari kiamat kata Nabi, wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhillu sadaqatih. Pada hari kiamat orang beriman akan berlindung di bawah payung sedekah dia. Ini specialnya. Apa yang penting bersedekahlah. Mudah cerita, tuan-tuan, orang kalau susah kita bersedekahlah. Akhirat dapat ganjaran, dalam kubur dapat ganjaran, atas dunia pun banyak ganjaran. Ada satu kisah saya nak kongsi. Kisah ni Abu Ali At-Tanukhi, dia ni hakim abad yang ke-10 di Baghdad, dicatatkan dalam kitab Al-Faraq Ba'da Syiddah. Dia cerita ada satu orang wanita salihah, seorang ibu. Dia tinggal dengan anak laki dia. Anak laki dia tiap-tiap hari keluar cari rezeki. Satu hari anak lelaki dia keluar, tak balik-balik. Dia pun dah susah hati, apa hal anak dia tak balik berhari-hari. Masa tu di rumah makanan cuma cukup tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi dia pun masak secara bercatur lah. Dia masak sikit-sikit. Satu hari bila makanan dah nak habis, dia masak juga makanan. Dia baru nak makan, tiba ada orang ketuk pintu rumah. Dia buka pintu, dia tengok ada pengemis datang. Dia kata, puan, saya ni lama tak makan, tolonglah puan, saya lapar. Ibu ni tadi dia baru nak nyuap makan, orang ketuk pintu. Dek, kerana dia kesian, dia bagi makanan dia kepada pengemis ni. Selang beberapa hari, anak makcik ni balik. Makcik ni terperanjat. Ni apa kau lama sangat tak balik ni? Mak, aku ada cerita ajaib, mak. Apa yang ajaibnya? Gini, mak, masa aku keluar cari rezeki, tengah-tengah berjalan naik keldai, tiba-tiba keluar singa daripada hutan. Oh, besar singa. Aku kata, matilah, kena serang dengan singa ni. Jadi singa ni diserang keldai, dan singa ni koyakkan baju anak makcik ni. Kemudian singa ni pukul badan budak lelaki ni, jatuh. Jadi bila dia jatuh, dia dah tak berapa sedar. Singa ni seret dia masuk dalam belukar. Mana dah standby nak mengoyak-ngoyakkan badan, nak jadi makanan dia lah pada hari tu. Tiba-tiba kata budak ni, tiba-tiba mak, datang satu lembaga badan besar, baju warna putih. Dia datang, dia pegang je singa. Tak ada senjata apa pun. Dia pegang saja singa itu. Dia pun dia cakap dengan singa, "Hei singa, berdiri engkau." Singa berdiri, dengar cakap mamat ni yang badan baju putih ni. "Wahai singa, satu suapan balas satu suapan." Singa tu angguk, singa tu lari. Lepas tu lelaki baju putih tu hilang. Aku pun tak jumpa lagi dah. Jadi bila dia cerita pada mak dia heran, kenapa lelaki baju putih tu cakap satu suapan dengan satu suapan? Oh, rupanya dek, kerana dia menyelamatkan, dia berikan suapan dia kepada fakir miskin, Allah selamatkan anaknya daripada menjadi suapan seekor singa. Bayangkanlah, ini ajaibnya sedekah. Dia boleh menyelamatkan kita. Ajaibnya sedekah. Sehingga kan dalam hadis Nabi sebut, sedekah ini boleh menjadikan kita ini, dawu mardakum bis sadaqah, sembuhkanlah penyakit kamu dengan sedekah. Saya percaya tuan-tuan yang ada dalam masjid ni semua ada penyakit semua. Macam-macam penyakit ada. Darah tinggi ada, jantung ada sumbat sikit, gout pun ada, boleh tahan juga. Ada kena macam-macam lah. Kencing manis saya ingat paling ramai, kencing manis. Tapi kencing manis ni sekarang dah bukan penyakit membahaya lagi dah. Dia ada lagi teruk lagi daripada kencing manis sekarang. Namanya kencing member, tuan-tuan. Itu lagi teruk. Penyakit makan penampau jawab lah. Janji ku 9 suku tak habis-habis lagi ustaz ni. Akulah berjanji dengan member. Sikit lagi nak habis dah. Tuan-tuan sekalian, yang penting marilah kita saling bantu-membantu. Saya tutup pertemuan ini dengan satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman titahkan rakyat dia, mari bantu negara, buat mobilisasi dana. Kita saling bantu-membantu.
Jadi Nabi Sulaiman pun rakyat dia datang. Rakyat Nabi Sulaiman ni bukan sekadar manusia, termasuk binatang, jin, macam-macam. Jadi dalam cerita tersebut, datanglah gajah. Gajah datang bawa sumbangan. Apa sumbangan yang gajah bawa? Kerbau. Gajah heret kerbau. Kerbau pun datang juga. Kerbau bawa kambing. Kambing pun datang juga. Kambing dia bawa ayam. Ayam pun datang juga. Ayam bawa belalang. Dia kepik di paruh dia tu. Belalang pun datang juga. Belalang datang bawa semut. Beratur di depan Nabi Sulaiman. Kebetulan gajah yang bawa kerbau beratur di sebelah belalang semut. Akhirnya gajah bila dia tengok belalang bawa semut, dia sindir. Hai belalang, semut je. Tengok aku, kerbau, ini bawa sumbangan. Kau bawa semut, mana ada nilai? Baliklah. Ni baru betul, kerbau. Belalang kecil hati. Mentang-mentang dia bawa semut, dihinakan oleh gajah. Percakapan haiwan ini didengari oleh Nabi Sulaiman. Lantas Nabi Sulaiman bersabda, Al-hadiyatu biqadril muhdi. Setiap pemberian mesti sesuai dengan orang yang memberi. Gajah datang bawa kerbau, munasabah, sebab saiz dia. Yang tak munasabah, belalang datang bawa kerbau, tak munasabah. Sumbangan lagi besar daripada orang, tak boleh. Macam tadilah tuan-tuan puan-puan katalah semangat nak sedekah masjid malam ni. Tak apalah Tuan Haji Nazir, saya sedekahkan rumah saya lah untuk nak dia sedekahkan rumah dia. Lepas tu encik nak duduk mana? Saya duduklah mana-mana, duduk kat tepi masjid. Dia pun tak apa. Tak pasal-pasal jadi asnah pula dah. Sebab kita sedekah melampau daripada kemampuan, tak perlu. Gajah sedekah kerbau, munasabah. Dan belalang sedekah semut, munasabah. Dan yang lebih tak munasabah lagi, kalau gajah datang bawa semut, tu kedekut namanya. Jadi saya kira yang datang malam ni semuanya gajah-gajah semua, insya-Allah. Marilah kita bersedekah cara gajah. Mudah-mudahan kita di luar sana pun ada tabung drive-thru, pandu lalu, sambil-sambil lalu tu tuan-tuan masuk, bolehlah bersedekah. Dan malam ni pun kita ada selepas ni sedikit pelancaran, sedikit gimmick saja pelancaran untuk kita nak mengadakan beberapa penambahbaikan kepada fasiliti dan prasarana masjid. Jadi tuan-tuan, kita kena saling bantu-bantu. Sebab masjid boleh saja mendapatkan tajaan daripada pihak-pihak korporat ke JLC, boleh. Tetapi kita nak berkongsi jariah supaya bila masjid ni esok cantik mihrabnya di hadapan, tuan-tuan dengar pun semayang pun sedap, kita rasa megah sebab ini sumbangan aku. Dan kalau kita meninggal pun selagi benda ni ada saham kita di situ. Ini yang kita nak kongsi-kongsikan dengan jemaah. Jadi saya kira sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan malam ini.